Kita dah pernah berputus asa dalam berdoa. Apa perlu kita buat? Kita dalam mengaji dulu edisi tadabbur. Dalam juzuk yang ke-16 kita dapat belajar bagaimana Nabi Allah Zakaria tidak pernah dia berputus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika kita dah mula putus asa dengan doa ni, kita putus asa, kita doa sama-sama kita dah sentiasa positif. Tapi ada masa kita kecundang juga. Marilah kita belajar kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ketika mana Nabi Allah Yunus alaihi salam dia berdakwah, diceritakan selama 33 tahun dia berdakwah. Hanya 2 orang sahaja yang terima ajakan dakwah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Menyebabkan dia rasa marah. Dan ketika dia rasa marah tu, dia pun وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Itu ayat 87 dan 88 surah Al-Anbiya ini, juzuk yang ke-17 ini. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. Dia pergi, Nabi Yunus ni. Tak kata Nabi Yunus ni silap buat keputusan. Tak sedap kita nak cerita macam tu. Tetapi ianya hikmah yang kita dapat belajar. Ketika mana dia إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, dia dah mula putus asa dah. Dia marah sangat dengan kaum dia, tak nak terima ajakan dia. Dan sepatutnya dia tak boleh pergi macam tu saja. Tak dapat arahan daripada Allah, tinggalkan kaum dia. Tetapi dia tinggalkan awal lagi. Kemudian dia ingatkan, lepas dia tinggalkan, dia dah mula rasa tenang. Sebab dia tak kena buat apa-apa. Tak. Mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat. Bahkan semakin gelap. Bahkan selepas dia buat keputusan untuk lari daripada dakwah kepada kaum dia tu, dia semakin gelap, semakin stres. Sebab dia apa? Semakin gelap itu kerana dia duduk di dalam 3 kegelapan. Ketika mana dia dah terjun, kemudian ditelan oleh ikan besar, ikan nun ini, maka dia duduk dalam kegelapan malam satu. Kemudian kegelapan duduk dalam perut ikan tu, kemudian kegelapan yang seterusnya duduk di bawah dasar laut. 3 kegelapan. Nak ceritanya banyak sangat kegelapan. Maksudnya last lah. Ujian, betul-betul ujian ni. Sebenarnya kita diuji, betul-betul diuji. Sampai satu tahap kita rasa down, kita rasa give up untuk berdoa. Maka ketika itu Nabi Allah Yunus alaihi salam dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa makna tasbih di sini? Tasbih adalah mensucikan daripada fikiran yang dia negatif dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia silap negatif dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tasbih ini, kita bertasbih, iaitu kita sucikan daripada fikiran kita. La ilaha illa anta subhanak. Tak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Ini sebenarnya aku yang buat silap, aku yang buat dosa, aku yang zalim pada diri aku sendiri. Sekiranya kita ini tak rasa berputus asa ketika kita berdoa, sebelum kita doa tu, tambah sikit lagi. Kita tasbih dulu, kemudian baru kita berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak kali kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sehingga kita tasbih banyak kali, sehingga kita mula rasa dalam hati kita, ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Insya-Allah doa kita mudah dimakbulkan. Nabi Allah Yunus tadi, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghamm. Allah makbul dan Allah selamatkan dia daripada kegelapan. Minal ghamm ni terjemah dengan apa? Kedukaan. Rasa sedih, rasa give up tu. Minal ghamm. Biasa kita dalam hidup, tak cerita siapa, saya sendiri pun kita melalui proses itu. Proses apa? Proses kita kecewa, kita doa, kita kecewa, kita rasa kecewa. Jom, ketika kita rasa dah rasa jauh, maksudnya kita dah rasa down ketika kita berdoa,
kita tambah lagi sebelum kita doa. Kita sucikan dengan cara kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.